Oke, hai semua, selamat petang dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jadi seperti biasa kita akan bersiaran langsung di dalam TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah pada jam 2.30 petang. Oke, kita tunggu lagi kita punya kawan-kawan dan kita punya follower-follower yang akan masuk ke siaran langsung kita pada petang ini. Oke, saya dah nampak Kagitut, Sharon. Aki Gun Samang pun ada. Selamat petang semua. Kak Lin ada juga join. Siapa lagi? Siti Sarima, Luminari. Okey, selamat petang semua. Okey, sebenarnya pada petang ini sebenarnya kami tadi mau pergi di luar bazar, tapi oleh kerana cuaca tidak mengizinkan dan hujan tadi, jadi kami tukar plan, kami bersiaran langsung di dalam studio sejak petang inilah. Sebab pada minggu lalu sebenarnya kami berada di bazar Pinampang, di sana Dongongon Pinampang. Tapi untuk hari ini sebenarnya kami mau pergi di sebelah KK sana, di Gaya Street. Tapi memandangkan tadi hujan, jadi kami terpaksa tukar plan dan berada di dalam studio lah pada petang ini. Jadi kami tidak dapat mengongsikan kepada anda bazar di Gaya Street. Kalau tidak boleh, boleh sudah kami mengongsikan suasana bazar yang ada di Gaya Street pada petang ini. Okey juga, saya punya suara dan juga lain pada petang ini. Okey juga. Okey, saya akan kongsikan mengenai info-info terkini. Seperti biasa, TikTok kami akan berkongsikan mengenai info-info terkini dan juga program-program yang akan berlangsung di sekitar anda. Jadi hari ini saya hanya berseorangan sebab rakan saya yang satu dia pergi ke program lain. Jadi saya yang akan mengongsikan kepada anda info-info yang terkini pada hari ini dan saya seorang diri saja, tidak apa. Mungkin minggu depan kita akan bersiaran langsung di bazar sebab minggu ini pada hari ini tidak mengizinkan cuaca. Jadi terpaksalah kita di studio. Tapi apa-apapun, pertama sekali saya ingin mengongsikan mengenai teratak prihatin Yayasan Kebajikan Sabah yang di mana menyediakan perkhidmatan rumah transit untuk keluarga pesakit dari luar daerah Kota Kinabalu yang mendapatkan rawatan di hospital-hospital sekitar Kota Kinabalu secara percuma saja. Ada dapur, ada peti ais dan peralatan memasak yang disediakan di dalam teratak prihatin Yayasan Kebajikan Sabah ini. Dan kalau anda mau mendapatkan perkhidmatan ini, anda boleh menghubungi Yayasan Kebajikan Sabah atau email ke teratakprihatin.yks@gmail.com bagi memastikan status ketersediaan perkhidmatan tersebut. Tapi walau bagaimanapun untuk mendapatkan info ini, anda boleh pergi ke bahagian Sekretariat Sabah Maju Jaya. Di sana ada mereka mengongsikan mengenai info ini dan juga boleh juga mendapatkan info ini di laman biru Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Dan selain itu kami juga ingin mengongsikan Jewa yang sedia hikmat perundangan percuma menerusi perkhidmatan bantuan guaman. Di sini di mana Jewa memperkasakan institut dan juga objektif penubuhan ini adalah untuk penubuhan pusat berkenan adalah untuk membantu masyarakat terutamanya wanita yang memerlukan pembelaan dan nasihat berkaitan perundangan di Mahkamah Syariah, Sivil ataupun Mahkamah Anak Negeri. Tetapi apa-apapun untuk mendapatkan lebih lanjut mengenai info ini boleh ke pejabat Jewa di Wisma Wanita tingkat 2. Okey. Thank you Norehan, thank you Rosmera yang menonton secara langsung pada petang ini. Walaupun hujan, tapi ya seperti biasa kita tetap bersemangat untuk menyampaikan maklumat-maklumat terkini kepada anda yang sedang menonton pada petang ini. Dan juga kami ingin mengongsikan juga mengenai For Your Info ataupun kita panggil FYI, Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Tahukah anda pengamal perubatan tradisional yang tidak mendaftar di Kementerian Kesihatan boleh dikenakan tindakan undang-undang? Nah, jadi kita mari saksikan program tersebut. Episod pertama sudah kami kongsikan di laman biru kami, di laman biru Jabatan Penerangan Negeri Sabah ataupun laman pink pun ada juga. Dan juga di TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah, iaitu episod 1 tersebut adalah bersama Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penyelidikan dan Informasi Negeri Sabah, Ustaz Adam Abdul Hai di media sosial tersebut.
berkongsi mengenai pengamal perubatan tradisional, yang di mana dia berkongsi mengenai pengamal perubatan tradisional ini perlu mendapatkan ataupun mendaftar di Kementerian Kesihatan. Mau tahu lebih lanjut? Mesti menonton episod yang pertama ini di laman biru kami ataupun di TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Dan juga saya ingin berkongsikan mengenai jenayah dagang mangsa sebagai pembeli. Pernah kamu dengarkah? Ini memang berleluasan mengenai jenayah ini. Jadi hati-hati dengan murah di media sosial. Jangan mudah terpedaya. Banyak jenayah dagang bermula dengan iklan harga rendah yang mencurigakan dan melindungi diri anda daripada penipuan. Jadi modus operandi yang dilakukan adalah mangsa melihat iklan jualan di media sosial dan suspek menawarkan harga jauh lebih murah dari pasaran. Lepas tu mangsa akan membuat bayaran segera ke akaun yang diberikan dan mangsa tidak akan menerima barang yang dipesan dan gagal menghubungi suspek. Jadi ini antara modus operandi yang dilakukan oleh jenayah dagang ini. Jadi tipnya adalah berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Jadi yang paling bagus adalah beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Okey? Dan kita ingin berkongsi juga mengenai Sabah Smart Parking. Hari yang ditunggunya sudah sampai di mana Sabah Smart Parking kini boleh dipakai untuk bayaran parking dan kompaun di kawasan Majlis Perbandaran Penampang bermula 10 Mac pada minggu lalu lagi sebenarnya. Jadi amat mudah sekali perkhidmatan tersebut. Sabah Smart Parking boleh digunakan di DBKK dan juga diluaskan di bahagian Majlis Perbandaran Penampang. Walau bagaimanapun, fleksi pun masih boleh digunakan, tetapi dipermudahkan lagi untuk kita masyarakat yang di Dongongon boleh juga guna Sabah Smart Parking. Jadi itu pilihan di tangan kita masing-masing lah untuk menggunakan aplikasi yang mana satu. Tapi ingat, Sabah Smart Parking hanya boleh digunakan di bahagian DBKK dan juga Majlis Perbandaran Penampang, kawasan DBKK ya. Dan thank you Zul Arius. Dan juga kita ingin mengongsikan juga mengenai panduan mengurus kewangan perniagaan, di mana perlukan panduan mengurus kewangan perniagaan. Kita boleh mendapatkan nasihat kewangan daripada AKPK secara percuma ataupun layari membijak kewangan lah. Di sini kamu boleh pergi di laman biru AKPK juga untuk mendapatkan info. Dan kita juga ingin mengongsikan mengenai jaga kesihatan mental anda, di mana tip-tipnya adalah bijak mengurus masa dan juga lakukan aktiviti yang anda suka dan minat dan bermanfaat, dan juga kongsi perasaan dengan orang yang kamu orang percayai. Jangan kongsi kepada orang yang tidak dipercayai. Nanti tambah bocor rahsia anda. Dan juga semestinya elakkan pengambilan rokok, dada dan juga alkohol. Dan lakukan aktiviti fizikal senaman seperti berjalan dan beriadah. Paling bagus adalah 10,000 langkah. Itu salah satu aktiviti yang untuk kita menjaga kesihatan mental kita. Dan juga sentiasa berhubung dengan keluarga ataupun rakan-rakan anda. Dan yang paling penting, makan makanan yang sehat juga. Itu adalah antara cara-cara penjagaan kesihatan mental anda yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey? Okey, dan juga kami mau kongsikan mengenai Ramadan, iaitu di mana peluang terbaik untuk berhenti merokok. Jadi kita kongsikan di sini 12 tips hentikan rokok dengan melengah-lengahkan masa. Yang pertama, okey, melengah-lengahkan masa, tunggu 5 minit atau katakan sebentar. Lepas tu kamu orang menarik nafas panjang, tarik nafas 3 kali secara perlahan-lahan dan kemudian minum air masak, elakkan minuman berkafein selepas berbuka. Dan juga yang paling penting, menyibukkan diri anda dan buat sesuatu perkara yang akan mengalihkan pikiran anda daripada memikirkan untuk merokok. Selain itu, menjauhkan diri daripada orang yang sedang merokok, itu boleh mempengaruhi diri kita dan juga mengelakkan diri daripada suasana atau situasi yang mendorong kepada merokok. Selain itu, kita juga boleh mengunyah sesuatu seperti buah-buahan dan juga kekacang selepas berbuka. Dan seterusnya, boleh membasuh tangan selalu, mandi dengan kerap selepas berbuka. Jika rasa ingin merokok, rasa-rasa merokok, pergilah mandi dan digalakkan mandi untuk menghilangkan rasa keinginan merokok.
dan mendengar tips ini. Dan juga meregangkan otot, lakukan senaman ringkas. Apabila rasa ingin merokok juga boleh mengurangkan anda untuk merasa ingin merokok. Dan juga paling penting ada meditasi atau bersukan. Yang terakhir sekali, memohon doa. Jadi ini adalah Ramadan, peluang yang terbaik untuk berhenti merokok. Okey? Alamak, terjatuh pula saya punya cue card. Dan juga saya ingin kongsikan juga mengenai program Unduk Ngadau pada tahun 2025. Tahun ini kami kongsikan beberapa info pendaftaran Unduk Ngadau yang kepada berminat untuk mengikuti pertandingan Unduk Ngadau bolehlah mendaftar. Yang sudah bermula daerah-daerahnya adalah Bandaraya Kota Kinabalu iaitu di BKK. Sesi pendaftaran adalah pada minggu ini iaitu Sabtu dan Ahad bermula dari jam 8 pagi sehingga 4 petang di Dewan Mesyuarat tingkat 1 di BKK. Dan juga daerah Tunku pun sudah bermula pendaftarannya dan raptai akan bermula pada 8 Mei 2025 dan lokasi masih akan diketahui. Jadi boleh melayari dorang punya laman biru daerah kecil Tunku lah. Dan juga Mukim Lintuhun pun sudah bermula dan juga Mukim Nambayan pun akan bermula iaitu pada 29 Mac di Kampung Tanaki jam 4 petang. Dan daerah Tuaran sudah pun ditutup pada 8 Mac lalu paling awal dan sesi pemilihan pada 14 Mac pagi di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Ini memang sudah tutup. KDCA Putrajaya pula akan bermula pada 12 April iaitu saringan dan masanya adalah pada 9.30 pagi di Cyberview Resort Cyberjaya. Labuan pun akan bermula pada minggu depan pula. Pada bulan depan iaitu pada 26 April. KDCA Sarawak pendaftarannya akan berlangsung secara online. Sekarang sedang berjalan sehingga akan bermula pada 5 April saringannya dan juga pendaftaran. Manakala Lahad Datuk akan melakukan pendaftaran pada 12 April 10 hingga 3 petang di Hotel De Leon Hall 1 dan Tawau pula pendaftaran online sedang berlangsung sehingga 25 April. Jadi masih ada masa lagi 1 bulan untuk sumandak-sumandak Sabah untuk mendaftar pertandingan Unduk Ngadau. Dan seterusnya juga Unduk Ngadau Inanam, sesi pemilihannya adalah 26 April juga di FTB Hall Inanam Capital dan Ranau. Minta maaf, yang tadi adalah Unduk Ngadau Inanam dan juga Ranau pula tarikh tutup penyertaan adalah 31 Mac dan tarikh pendaftaran adalah 1 Mei di Damai Eco Ranch Lohan Skim 2. Jadi kepada sumandak-sumandak yang rasa dia alawak, yang ada keyakinan keyakinan diri dalam berbahasa KDM, yang yakin sudah melakukan persediaan dari last year lagi, inilah masa kamu orang menunjukkan bakat anda dan juga menampilkan diri anda dengan lebih yakin dalam menyertai pertandingan Unduk Ngadau sambil kita menekan lagi semangat keamatan ini pada bulan 5. Dan selain kalau kita cakap pasal Unduk Ngadau dan sudah semestinya Sugandoi pun akan bermula. Jadi sini kita akan kongsikan beberapa info pencarian Sugandoi Kamatan Daerah dan juga Negeri. Dan KDCA Labuan sudah bermula iaitu pada 15 Mac sehingga 26 April iaitu secara online. Dan uji bakat saringan bersemuka pula pada 26 April sahaja. Manakala KDCA Sarawak pula pada 5 April untuk Sugandoi bertempat di Sumeran Eco Park Kuching, Sarawak. Dan KDCA Putrajaya pula peringkat saringannya adalah pada bulan depan iaitu 12 April. Seperti biasa di City Ballroom Cyberview Resort Cyberjaya. KDCA Melaka pun sudah mula. Pesertanya pada 5 Mei dan tarikh bertanding adalah pada 10 Mei. Dan manakala Tuaran pula akan berlangsung pada bulan depan 12 April di Dewan Kyulu, Sugandoi ya. Dan Lahad Datu sesi uji bakatnya pada 19 April di Dewan Sri Perdana. Manakala Sandakan pun sudah akan membuka sesi saringannya adalah pada 12 April 2025. Dan yang akan datang pula adalah KDCA Daerah Keningau. Jadi untuk mendapatkan lebih lanjut mengenai
patch, untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pertandingan Sugandoi, kepada yang berminat, yang ada bakat menyanyi, yang sudah rasa yakin, yang sudah berlatih selama 1 tahun sudah untuk persediaan Sugandoi inilah masa anda untuk menyerahkan bakat anda di Sugandoi. Dan maklumat lanjut bolehlah ke page Sugandoi Keamatan. Itu antaranya yang kita boleh yang kita boleh saya punya cue card tadi jatuh, minta tolong teknikal dulu. Jadi itulah antaranya info-info yang kami kongsikan mengenai program ataupun info-info terkini kepada follower kita pada petang ini. Dan juga kita ingin berkongsi mengenai Met Malaysia sebab dipahamkan cuaca pada beberapa hari ini kadang panas, kadang sejuk, kadang hujan. Jadi di sinilah untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini, anda bolehlah dapatkan di www.met.gov.my ataupun melalui aplikasi My Cuaca dan media sosial rasmi Met Malaysia. Sebab info ini sangat penting, di sana kita akan dapatkan maklumat terkini mengenai cuaca dan juga bencana pun boleh juga kita dapatkan di sana juga. Yang sahih dan bukan berita palsu ya. Jadi downloadlah aplikasi My Cuaca untuk rancang perjalanan anda bila anda pergi ke mana-mana. Okey, kita tengok kita punya penonton pada petang ini. Untuk hari ini kita berada di studio sebab cuaca tidak mengizinkan untuk kita ke bazar. Kalau tidak tadi kita dapat berkongsi kepada follower kita. Tadi planning sebenarnya pergi Gaya Street lah. Tapi tidak apa, pada minggu depan kita tengok sama ada cuaca mengizinkan, kita akan pergi ke bazar di mana lagi. Mungkin di Gaya Street, mungkin Tuaran, Putatan, kita tengok pada minggu depan. Dan mungkin saya ada kawan sudah pada minggu depan. Seperti biasa, kamu orang bolehlah menonton siaran langsung TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah setiap 2.30 yang dimana akan menyampaikan info-info terkini dan juga program-program yang berlaku di sekitar anda. Baiklah, sampai kita jumpa lagi pada minggu depan. Tidak tahu lokasi di mana, jumpa anda lagi pada minggu depan lah. Okay? Bye-bye.